مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati pengurusi surau, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk menyambung pelajaran kita berkaitan dengan fiqh ibadah, iaitu dalam kitab Maslihah Hadis jilid yang kedua ini. Tajuknya masih lagi berkaitan dengan sembahyang orang yang musafir. Jadi dalam menjamakkan sembahyang qasar ataupun menghimpunkan sesuatu sembahyang yang dipendekkan, ya, sembahyang itu dipendekkan kemudian dikumpulkan, dihimpunkan sekali, ya. Jadi orang musafir juga adalah diberi lesen ataupun kemudahan, rukhsah, ya, untuk menjamakkan sembahyangnya, untuk menjamak sembahyang qasarnya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Kalau kita terjemahkan jamak takdim ini, maknanya kita mendulukan, ya, mendulukan waktu ke dalam waktu yang mula-mula tu, ya. Kalau jamak takhir pula, kita mentakhirkan, melewatkan, ya, waktu sembahyang, ya. Katalah contohnya seperti zuhur bawa kepada asar. Kalau jamak takdim, contohnya mendahulukan, ya, mendahulukan asar kepada zuhur. Jadi apa dalil? Yang penting dalil, tujuan kita mempelajari tajuk ini supaya kita dapat mendalami dalil yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, yang mana diterangkan di sini dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syams qabla an yartahila shalla zuhra thumma rakiba. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Anas bin Malik dikenal dengan berkhidmat terhadap Rasulullah SAW, ya, umurnya 120 tahun. Ya, Anas bin Malik khadam Rasulullah ini umurnya 120 tahun berkat didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa musafir, dalam masa perjalanan musafir, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum gelincir matahari, maknanya sebelum zuhur, ya, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi Nabi musafir, maka Nabi SAW menangguhkan sembahyang zuhur hingga ke waktu asar, bawa waktu zuhur itu kepada asar. Kemudian baginda SAW turun dari kenderaannya, lalu ia jamakkan keduanya, zuhur dan asar tadi, dengan jamak takhir, ya. Ditakhirkan, dilewatkan zuhur itu kepada asar. Ini yang dinamakan jamak takhir. Kalau pula gelincir matahari sebelum baginda berangkat, maknanya kalau pula gelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur pula, katakan
tapi belum lagi musafir. Ya. Kalau pula gelincir matahari sebelum baginda berangkat, maka Nabi SAW sembahyang zuhur, kemudian dia sembahyang, kemudian dia sembahyang zuhur, kemudian dia berangkat meneruskan perjalanannya. Summa raqiba, shalla zuhra summa raqiba. Ini merujuk kepada hadis Fathul Bari, Sahih Muslim. Jadi kalau tengok pada hadis ni menunjukkan bahawa Nabi SAW apabila sebelum matahari gelincir, apabila baginda berangkat sebelum gelincir matahari, dia akan menangguhkan sembahyang zuhur hingga waktu asar. Kemudian baginda turun dari kenderaannya, lalu dia sembahyang, iaitu jamak keduanya zuhur dan asar dengan jamak takhir. Kalau pula gelincir matahari pula sebelum berangkat, maknanya dah masuk zuhur dah, sembahyang zuhur dulu, kemudian dia terus berangkat, terus berjalan, terus dia musafir. Dalam hadis-hadis sahih, dalam hadis-hadis yang betul, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Naim, diterangkan bahawa baginda juga pernah jamakkan sembahyang zuhur dan asar, iaitu dengan jamak takdim sesudah gelincir matahari. Macam dalam hadis tadi tidak, dia terus lepas sembahyang zuhur tu terus dia musafir, dia tak ada jamak kan. Sebab itu di sini diterangkan di dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Naim dalam kitab Ibadatul Ahkam, diterangkan bahawa baginda SAW juga pernah menjamakkan sembahyang zuhur dan asar, iaitu dengan jamak takdim, iaitu bawa asar itu pada zuhur sesudah gelincir matahari, kemudian barulah baginda berangkat meneruskan perjalanan. Agak berbeza sikit dengan hadis tadi. Pasal tadi yang hadis tadi, lepas zuhur dah gelincir matahari, sembahyang zuhur tu musafir, dia tak ada jamak takdim. Dan hadis yang lain juga, iaitu hadis hasan, hadis yang elok, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini semua rujuk pada kitab Tuhfatul Ahwal ni. Diterangkan bahawa selain daripada sembahyang zuhur dan sembahyang asar, Rasulullah SAW pernah menjamakkan sembahyang maghrib dengan isyak. Ada pernah. Selain daripada zuhur dengan asar, Nabi pernah menjamakkan sembahyang maghrib dan sembahyang isyak dengan jamak takdim dan jamak takhir. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jadi tuan-tuan sekalian, jamak maksudnya ialah menghimpunkan, menghimpunkan, jamak. Takdim pula maknanya mendahulukan. Perkataan tu nak kena faham, perkataan jamak tu apa dia, perkataan takdim tu apa dia, perkataan takhir tu apa dia. Jadi jamak maksudnya menghimpunkan, takdim makna mendahulukan, takhir maknanya melewatkan, menangguhkan. Jadi sembahyang fardu yang dibenarkan menjamakkan ialah zuhur dan dengan asar. Sembahyang fardu yang dibenarkan menjamakkannya ialah zuhur dengan asar. Begitu juga maghrib dengan isyak. Adapun sembahyang subuh tak boleh, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Tetap seperti biasa juga subuh ni. Allah lebih mengetahui. Kemudian jamak takdim. Jamak takdim ialah mengerjakan sembahyang zuhur dan sembahyang asar pada waktu zuhur. Jamak takdim ialah mengerjakan sembahyang zuhur dan sembahyang asar pada waktu zuhur. Dan itulah yang dikatakan takdim, yakni mendahulukan sembahyang asar dan mendahulukan sembahyang isyak dahulu daripada waktunya yang asal. Itu jamak takdim. Mula-mula cara nak buatnya zuhur dengan asar ni, mula-mula sembahyang zuhur 2 rakaat dan setelah memberi salam diiringi dengan sembahyang asar 2 rakaat juga. Jamak takdim mengenai maghrib dan isyak pula
mengerjakan sembahyang maghrib 3 rakaat macam biasa, dia tak boleh qasar pula, tak boleh pendekkan maghrib, dia tetap 3 rakaat. Dan sembahyang isyak pada waktu maghrib. Dan itulah pula dikatakan takhir, yakni menangguhkan sembahyang zuhur dan sembahyang maghrib. Zuhur tu ditangguh bawa ke asar, maghrib ditangguh bawa ke isyak. Waktu isyak panjang ni, sampai ke pukul 12 malam, pukul 2, pukul 3 ni, kalau ditakdirkan dalam perjalanan. Jamak takdim mengenai maghrib dan isyak pula ialah mengerjakan sembahyang maghrib dulu 3 rakaat dan sembahyang isyak pada waktu maghrib, ya. Dan sembahyang isyak pada waktu maghrib, ya. Itu yang dikatakan jamak takdim, yakni mendahulukan sembahyang apa tadi, isyak tadi, ya. Mula-mula mengerjakan sembahyang maghrib dulu 3 rakaat seperti biasa kerana ia tidak boleh dikasarkan, dan setelah memberi salam diiringi dengan sembahyang isyak 2 rakaat. Itu dah jelas, ya. Sebenarnya benda ni dah tahu dah, cuma sepintas lalu saja, ya. Sebagai mengulang, ya. Ulang-ulang ni maksudnya nak jadi mantap, jadi kukuh. Sebab itu Imam Bukhari kata man qarara, siapa yang banyak mengulang jadi mantap, jadi kukuh. Siapa dia merujuk pada dalil, ya. Adapun jamak takhir pula ialah, ini jamak takhir pula. Jamak takhir pula ialah mengerjakan sembahyang zuhur dan sembahyang asar pada waktu asar. Bawa zuhur tu kepada asar. Dan itu pula dikatakan takhir, ya, sebab itu sebablah dinamakan takhir, yakni menangguhkan sembahyang zuhur dan sembahyang maghrib dari waktunya yang asal, dan mengerjakan sembahyang maghrib dan isyak pada waktu isyak. Maghrib dengan bawa isyak dalam waktu isyak, ya, itu dinamakan jamak takhir, ya. Cara mengerjakannya ialah, cara mengerjakannya ialah mula-mula sembahyang zuhur, kemudian diiringi dengan asar. Maknanya dalam waktu asar. Ini maksud tegang kali, ya, pasal kita menerangkan tentang jamak takhir. Jadi cara nak melaksanakan jamak takhir ni, iaitu mula-mula sembahyang zuhur dulu, ya, 2 rakaat, kemudian diiringi dengan asar 2 rakaat. Macam itu, ya. Jadi dibawa zuhur bawa ke asar, jadi zuhur dulu. Demikian juga halnya maghrib dan isyak. Kita sembahyang maghrib dulu 3 rakaat, kemudian barulah sembahyang isyak 2 rakaat dalam waktu isyak. Patut ada tilang di situ, dalam waktu isyak. Sebenarnya tertib ini, tertib jamak takhir ni, ya, yang kita kata tadi, ya, kalau zuhur bawa ke asar, jadi kita sembahyang dalam waktu asar itu kita sembahyang zuhur dulu 2 rakaat, kemudian bawa asar. Kalau sembahyang maghrib dilewatkan bawa ke dalam waktu isyak, maka didulukan sembahyang maghrib dulu 3 rakaat dalam waktu isyak, kemudian baru sembahyang isyak 2 rakaat. Ini tertib yang demikian, ya. Tertib yang demikian ini, ya, wajib hukumnya semasa mengerjakan jamak takdim. Ya. Wajib hukumnya semasa mengerjakan jamak takdim, ya. Adapun jamak takhir sunat, ya. Tertib jamak takdim ataupun jamak takhir ni yang kita terangkan ni tertib, ya. Yang mana patut didulukan, yang mana patut dikemudiakan. Bagi jamak takdim hukumnya wajib, bagi jamak takhir, ya, maka hukumnya adalah sunat, ya. Sunat ikut tertib. Kalau ditakdirkan tuan-tuan tiba waktu isyak, katakan, ya, jamak takhir, tiba-tiba tuan-tuan sembahyang 2 rakaat isyak, kemudian baru sembahyang maghrib, itu hukumnya sunat, sembahyang tetap sah juga. Okey. Itu angkat tangan tu saya tahu dah. Itu saya jawab terus. Tak apa. InsyaAllah. Ya, ada soalan lagi? Okey. Maknanya kalau kita dulukan, katalah kita jamak takhir, katakan bawa maghrib pada isyak. Kalau ikut asal usul tertib tu, maghrib dulu 3 rakaat, baru isyak 2 rakaat. Tapi ada kalanya kita nak ubah, katakan kita tak nak ikut macam itu. Kita takut
dalam kepala otak ni terkeliru. Hanya satu ni tak boleh lah terkeliru, kena faham betul. Jadi kalau gitu kita katalah kita sembahyang isyak 2 rakaat dulu, kemudian barulah kita sembahyang maghrib 3 rakaat selepas itu. Sembahyang kita sah kerana hukumnya adalah sunat. Tapi kalau ikut tertib tu, dia maknanya hukumnya sunat kita mengikut tertib tu ikut sunat. Tapi kalau kita tak ikut tertib, bukanlah sembahyang kita tak sah, sembahyang kita sah juga. Adapun syarat-syarat jamaah takdim, kan baru kita pergi pada syarat-syarat jamaah takdim. Menurut huraian ulama dalam kitab Nihayatul Muhtaj, rahimahumullah, bila sebut ulama-ulama ni kita doakan dia supaya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kemarin satu orang ulama Syria, Ramadan Al-Buti, yang mengarang kitab Sirah An-Nabawiyah, Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi telah mati syahid di Syria. Jadi kita sebut sebagai semoga mereka itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mengarang buku ni, buku yang kita baca ni, pengarang ni ramai, bukan seorang dulu. Kalau dalam bahasa Arab dikata nukhbatun minal asatizah, iaitu satu grup daripada ustaz-ustaz yang mengarang buku. Sebab itu kita baca tak ada masalah. Berkat mudah-mudahan. Menurut huraian ulama rahimahumullah, syarat-syarat bagi jamaah takdim seperti berikut. Pertama, mengerjakan lebih dahulu sembahyang yang pertama. Sebab itu dikata wajib tadi tu. Mengerjakan lebih dahulu sembahyang yang pertama, kerana waktu itu ialah waktu sembahyang pertama. Jamaah takdim tadi. Kalau dia mendahulukan sembahyang asar, katakan sebelum sembahyang zuhur, tidak sah sembahyangnya. Itu yang kata wajib tu. Masuk di waktu zuhur, sembahyang zuhur, kemudian diiringi sembahyang asar. Pasal itu jamaah takdim. Hukum tertib zuhur dulu dengan asar itu wajib. Kalau tak ikut tertib, tak sah sembahyang. Demikian juga halnya kalau ia mendahulukan sembahyang isyak sebelum sembahyang maghrib. Mendahulukan sembahyang isyak sebelum sembahyang maghrib. Macam kita sembahyang maghrib jamaah takdim kan, kita sembahyang isyak dulu 2 rakaat. Padahal itu waktu maghrib, kita tiba-tiba kita sembahyang isyak 2 rakaat dulu jamaah takdim tadi. Tak sah sembahyang kita. Sembahyang maghrib dulu, waktu maghrib dah masuk, kemudian barulah sembahyang isyak 2 rakaat. Kita ni tak biasa kadang-kadang kalau hujan lebat pun boleh jamaah takdim. Saya ingat dulu saya belajar di Madinah dulu. Pun di Madinah ni, kalau dia tak macam kita. Kalau kita sembahyang di Madinah, macam di pedalaman kan, di Syarif Sultanah ke, di Universiti Madinah, dia begini, bila kita hujan petang pukul 5, pukul 6 sampai pukul 7 sembahyang maghrib. Habis saja masa tu hujan, kita sembahyang maghrib. Elok-elok kita keluar je daripada lepas sembahyang maghrib tu, kita tengok air dah banjir lah. Dia jadi macam itu di Madinah. Jadi naik chancellor pada masa itu Abdullah Zaid, dia terus jamakkan maghrib dengan isyak kerana hujan lebat pada masa itu. Jadi tak payahlah sembahyang isyak lagi. Seronok lah rasa lepas tu. Orang seronok sembahyang, ini seronok tak sembahyang. Tak pernah kita tengok kat sini. Kat sini tak ada, kita tak biasa. Padahal dalil itu memang ada. Dibolehkan oleh syarak. Macam kita musafir juga, macam rukhsah juga lah, macam lesen, dimudahkan oleh Allah Ta'ala kerana hujan. Padahal kita duduk dalam surau kan. Apa salahnya kalau hujan lebat tu sampai berapa kita duduk dalam surau, apa salah kita sembahyang isyak? Tapi dibolehkan oleh syarak. Itu apa maslahah, itu ada maslahah dan kebaikan. Yang pertama, mengerjakan lebih dahulu. Itu dah terangkan tadi. Yang kedua, syarat-syarat jamak takdim itu ialah berniat. Berniat dulu dengan menjamakkan, menghimpunkan sembahyangnya pada sembahyang yang pertama. Jadi ini kena jaga ni. Sebelum waktu lagi masuk, kita dah berniat untuk menghimpunkan sembahyangnya. Sembahyang kita nak himpunkan itu pada sembahyang yang pertama.
Tapi biasanya dah masuk waktu lah, niatkan. Pasal dia kata pada semayang yang pertama, pada semayang yang pertama ni, niatkan. Berniat untuk menghimpunkan semayang ni pada semayang yang pertama ni. Katalah kita nak jamak, Ini pasal kita terangkan jamak takdim ni. Jadi bila kita nak semayang asar bawa kepada zuhur tadi, dalam waktu zuhur tu juga, bila masuk ada waktu tu kita niat kita nak himpunkan asar kepada zuhur. Niat tu penting, pasal dia masuk dalam syarat jamak takdim. Yang ketiga, mengerjakan kedua-dua semayang itu berturut-turut. Tak bolehlah lepas semayang zuhur 2 rakaat, katakan tiba-tiba kita keluar daripada masjid, kita pergi minum kopi dulu, lepas tu datang balik, semayang 2 rakaat. Tak boleh lah. Dia berturut-turut. Pada pelajaran yang lalu timbul masalah solat jamaah ini apabila kita sampai di satu surau di tempat perjalanan kita, RNR, sampai di satu tempat ataupun di mana-mana lah, masjid, surau, madrasah, yang orang tengah semayang berjemaah, katakan orang tengah semayang berjemaah zuhur, orang tengah semayang berjemaah Jumaat, katakan kita pun masuk terus berjemaah dengan dia orang sama-sama. Itu dituntut oleh syarak. Jangan kita buat jemaah lain pula pada waktu orang sedang berjemaah. Itu yang dimaksudkan, jangan buat semayang berjemaah dengan ketika jemaah sedang didirikan. Alamat lah. Kalau kat negeri Arab, dikutuk dia tu Arab. Dia kata hantar baral, hantar hemar, hantar puluh, bangang, tolol semua, timbul semua, belajar tak habis. Jadi kalau kita kena jadi macam tu, baik kita ikut ada semayang berjemaah dulu. Elok-elok saja. Kalau kurang 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Kalau semayang tu semayang yang fardu, kita ikut semayang fardu macam biasa. Kemudian elok bagi salam, terus bangun, tambah 2 rakaat lagi sebagai jamaah takdim. Kalau semayang asar, tambah, buat 2 rakaat lagi. Terus kamat dia, sunat kamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi grup kita tadi yang semayang sama-sama tu, faham je lah. Jangan duk malengung kat lagi, duduk senyap aja sampai nak bercuit-cuit pula, semayang jam. Tak payah, dah faham lah. Habis dia bagi salam, pakat-pakat 4-5 orang jemaah kita tadi, yang musafir tadi, yang kata nak jamak tadi, terus bangun, terus buat jemaah kat belakang. Macam itu. Senang fahamnya begitu. Kemudian kita pergi kepada syarat jamak takhir pula. Syarat-syarat jamak takhir pula ialah seperti pertama, berniat. Tengok, niat juga yang ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal mesti dengan niat. Buat kenduri kendara ke, bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal salih. Niatkan apa? Niat supaya kukuh iman, niat supaya anak-anak berjaya, niat supaya Allah mudahkan urusan amal ibadat kita, niat supaya kita sihat badan, niat supaya urusan rumah tangga jalan dengan baik, dengan lancar. Itu semualah. Kalau anak-anak yang belum nikah lagi, niatkanlah supaya dapat di anak-anak lambat nak menikah, umur dah lebih. Jadi buat kenduri kendara, niatkan supaya Allah Ta'ala mudahkan jodohnya. Itu bukan buat saja je. Beri makan dah, tak ada apa niat, tak boleh. Sedekah khairat, buat kebajikan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti dengan berserta dengan niat. Dia rugi lah. Dia jadi adat, jadi tradisi saja. Tak boleh. Kita buat sesuatu, biarlah jadi ibadat. Macam duduk dalam suruhan, duduk etika, duduk ibadat. Walaupun berapa lama kita duduk, dikira duduk ibadat. Jadi jamak takhir ini pertama sekali berniat menjamakkan semayang sebelum luput waktu semayang yang pertama. Ingat ini satu kaedah syarat bagi jamak takhir. Kita berniat untuk menghimpunkan sembahyang tadi, jamak takhir tadi. Katalah kita nak bawa zuhur kepada asar, kita nak bawa maghrib kepada isyak, maka niat kita itu jangan sampai habis waktu, waktu maghrib itu jangan sampai habis waktu baru niat. Kalau zuhur tadi masih kita nak niat jamak takhir tadi, jangan sampai waktu zuhur pun habis.
dah habis dah bunyi, tak sah. Tak sah jamak takhir. Misalnya semasa nak mengerjakan sembahyang zuhur bersama-sama sembahyang asar dengan jamak takhir, hendaklah ia berniat menjamakkan sembahyangnya pada waktu zuhur pada saat yang mencukupi untuk mengerjakan sembahyang zuhur. Kalau ia berniat semasa waktu zuhur hampir luput sehingga tidak mencukupi bagi sembahyang zuhur, maka ia dikira berdosa dan sembahyang zuhurnya itu taklah diqadhakan. Dua, berdosa dan sembahyang zuhur taklah diqadhakan. Lagi seminit lagi 1 saat baru nak niat. Elok aja dia niat, tak sempat lah katanya, orang dah azan zuhur, azan asar, habis. Jadi kena qadha lah sembahyang zuhur. Yang kedua syarat jamak takhir adalah berkekalan masa musafirnya. Ini menunjukkan bahawa jamak takhir ini berkekalan masa musafirnya sehingga selesai sembahyang yang kedua, yakni sembahyang asar, jika jamak takhir itu di antara sembahyang zuhur dengan asar, sehingga selesai sembahyang isyak jika jamak takhir itu di antara maghrib dengan isyak. Itu dikatakan berkekalan masa musafirnya. Habis berkaitan dengan jamak takhir, jamak takdim, mudah-mudahan ini satu kemudahan bagi kita dalam perjalanan. Jadi terpulang pada kita nak gunakan rukhsah ni ataupun tidak. Tetapi yang paling afdal ialah setengah mazhab mengatakan yang paling afdal ialah digunakan rukhsah ataupun kelonggaran ataupun lesen yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini. Kemudian kita pergi kepada tajuk berkaitan dengan doa-doa yang berhubung dengan orang musafir. Kalau perjalanan kita yang melebihi lebih pada waktu zuhur dan asar, apa yang saya tahu, kita kena keluar daripada kawasan 60 mahalah baru kita buat jamak. Bagi waktu. Tapi kalau kita perjalanan kita tu boleh menyebabkan kita tak dapat sembahyang zuhur dan asar, boleh tak kita sembahyang kat rumah musafir jamak. Biasanya kita keluar daripada kawasan. Pada kawasan dah boleh dah. Katalah macam kita nak bertolak ke mana? Kawasan karya. Keluar daripada kawasan karya kita. Kita dulu kat Kelana Jaya, kita keluar pergi nak ke Bentong Pahang, kita singgah di itu kita faham. Setelah kita terbang, kita tak terbang kalau keluar ke kawasan dalam negara, saya faham lah tu. Setelah kita nak terbang ke Mekah lah kata, nak buat apa ni, Ibrah. Kalau kita rasa di airport kita tak tempat, lepas tu kita terbang, lepas tu kita miss, atau mana tu kita miss lah. Kita duduk kat Kelana Jaya, kemudian kita pergi ke airport. Dah keluar daripada kawasan. Kita rasa kita takut tak sempat. Contohnya tak sempat lah. Boleh tak kita sembahyang musafir tu di rumah? Tak ada ke rumah. Kata tadi daripada rumah pergi ke airport KLIA. Dah keluar daripada kawasan KLIA itu dah boleh sembahyang. Faham Kita duduk di kawasan Kelana Jaya, kita pergi ke KLIA, kawasan Sepang. Dah keluar daripada kawasan Kelana Jaya, dah boleh sembahyang musafir kat sana. Jadi dalam perjalanan tak payah lagi. Macam tu Dan satu itu dia punya tempoh berapa hari? Tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Tak masuk perjalanan. Tak masuk. Ada kata masuk dalam perjalanan. Perjalanan tu dah masuk dalam musafir. Kita tahu perjalanan hari pertama tu, dia lagi. Kita dah meletak baru dia start daripada 3 hari kan. Tak semestinya. Dalam perjalanan pun dikira musafir. Perjalanan kita tu daripada satu hari. Kemudian sampai di Mekah, dia ada 2 hari lagi. Macam itulah. Maknanya dalam perjalanan tu dah musafir dah dikira musafir. Dah boleh qasar jamak sembahyang kita. Macam saya sebut tadi lah, pengusi keluar daripada surau kawasan Kelana Jaya, pergi terus ke KLIA, di
KL itu dah dalam musafir dah kira 1 hari dalam perjalanan. Lepas tu 2 hari, 3 hari. Saya tahu perjalanan 2 hari pertama tu tak kira. Kita dah sampai baru kira 3 hari. 3 hari cukup. Baru kira 3 hari cukup. Dan balik tu kan, balik tu boleh sampai lagi. Baru bakal 5 hari lah. 3 hari betul letak. Mana perjalanan pertama tu dah 3 hari jalan, tak kira lagi. Dah sampai ke tempat kita tu baru start. Oh, saya tak 1 hari. 3 hari dah betul. Takat yang saya tahu dalam perjalanan tu dah kira dah. Wallahu a'lam. Dalam perjalanan. Pasal dalam perjalanan tu kita dah boleh musafir dah. Dah dikira 1 hari. Tak apalah kalau dikira 3 hari. Kalau kita ditakdirkan kita menyambung lagi perjalanan, tambah lagi 3 hari. Daripada satu tempat pada satu tempat tu. Jamak tu betul lah. Kalau musafir betul. Jamak. Yang saya cakap tadi jamak. Di mana jamak dia kita buat hanya boleh buat 3 hari selepas kita sampai di mana yang bertuju. Itu yang tu. Wallahu a'lam. Mungkin ada apa nak tanya? Masa kita dalam musafir, kita ada kemudahan untuk buat jamak takdim. Tapi saja kita tak nak buat jamak takdim, kita terus buat jamak takhir. Boleh? Jamak Takhir. Jamak takhir. Boleh. Tapi kita ada kemudahan untuk buat. Maksudnya ada tempat semayang, tapi kita tak buat. Itu jamak takhir. Niat tadi nak kena Mana kita niat masa tu? niat dalam waktu. Mana boleh lah. Katalah kita nak sembahyang jamaah apa? Jamaah takdim. Tiba-tiba kita nak bawa jamaah takhir macam tu. Niat kita nak bawa jamaah takhir tu jangan sampai waktu zuhur tu habis. Itu yang wajib yang kita kena jagalah. Ada kemudahan untuk buat jamak takdim. Walaupun tak ada masalah. Pasal apa? Dalam waktu yang sama kita batalkan. Pada mula kita niat nak bawa sembahyang ni asal pada zuhur. Tapi dengan sebab kita ada sebab tertentu tak nak kita nak tukar niat balik. Tapi syaratnya waktu zuhur tu jangan habis waktu. Boleh tukar strategi lain lah untuk bawa sembahyang zuhur pada asal jadi jamak takhir dalam waktu yang sama. Tapi waktu jangan habis lah. Ketika kita musafir, kita berhenti di mana nampak ada orang sembahyang zuhur, kita memasuk sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas tu kita jamak asar 2 atau 4? Asal 2. Bermakna kalau kita dia jamak dan asar, kalau kita buat jamak dia ada 4 kan juga. Tak mestinya 2. Kalau kita lihat asar baru 2. Kalau jamak 4 boleh je kan? Tak ada. Tak ada di jamak. Dia mesti 2. Tapi yang kita sembahyang berjemaah tadi itu kita ikut jemaah. Ya. Kalau 4 lah, kalau berapa yang dapat lah. Kalau kurang kita tambah. Jadi kalau dah cukup 2, kita ikut adalah 2 dia bagi salam. Yang asar tu tak pernah 2. Tapi ada kalau kita sembahyang jamak 4 zuhur, kemudian kita jamakkan asar 4 juga. Tak ada Sembahyang jemaah ikut aja. Tak, kalau ikut Ya. sendirian. Kalau bersendirian tak boleh 2. Dua. Okey. Kalau bersendirian 2. Masalahnya tadi bila datang tadi orang sedang berjemaah, kita ikutlah. Ya. Pasal itu nak menghormati jemaah tu. Ikut aja lah sampai habis. Dan lepas tu buat 2 rakaat. Tapi kalau yang macam di soal tadi 2 rakaat tu biasalah. Ya, memang asal jamak tu. Ya. Kemudian kita pergi tajuk kepada doa-doa yang berhubung dengan orang musafir. Dalam hadis juga diberi panduan mengenai doa-doa yang sunat dibaca oleh orang musafir semasa ia melangkah keluar meninggalkan rumahnya. Rupanya kita meninggalkan rumah ni pun ada adab, ya, sopan santun, akhlak ataupun budi pekerti yang perlu dijaga semasa ia melangkah keluar meninggalkan rumahnya dan keluarganya. Macam kita pergi bekerja lah hari-hari ataupun kita nak pergi musafir menziarahi keluarga, adik-beradik ataupun pergi rumah kenduri kahwin dan sebagainya, kita tinggalkan rumah tangga kita. Semasa ia melangkah keluar meninggal rumahnya dan keluarganya dan semasa ia dalam perjalanan,
Juga semasa ia kembali dengan selamatnya, ada tiga keadaan. Pertama, kita keluar daripada rumah. Yang kedua, ketika dalam perjalanan. Yang ketiga ialah ketika kita kembali ke rumah kita, ya. Dalam masa melangkah keluar dari rumah disunatkan baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini elok baca. Meninggalkan tempat kerja nak balik rumah tu pun Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi kata start aja enjin brum aja Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah macam ni. Ya. Pasal nak meninggalkan rumah nak, walaupun dekat, tapi pasar nak pergi ke mana-mana. Tapi kalau merepek pula, tiba-tiba Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Buatan tu macam mana tu? Bercakap dengan doa, pasal saja cari nahas. Kau tak betul-betul, ya. Sebab itu tak sesuai, ya. Kadang-kadang perbuatan kita tu dengan doa tu nak kena sesuai, ya. Mudah-mudahan selamat. Dengan nama Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, itu terjemah tadi, ya. Dengan nama Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, kesian belasnya, aku melangkah keluar. Jadi asal ayat tu dengan nama Allah itu Bismillah aja. Tapi ada ayat yang tidak ditulis dalam doa tu, tapi ada takdir mahzuf. Ayat tu ditakdirkan ada, tapi dia terpadam begitu saja. Maksudnya di situ dengan bila kita sebut saja Bismillah tu, dengan nama Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, aku melangkah keluar serta aku berserah bulat-bulat kepada Allah. Itu tawakal tu serah 100% kepada Allah Ta'ala. Kan bacaannya pendek, tapi kalau kita terjemah panjang mana. Dengan nama Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, aku melangkah keluar serta aku berserah 100% kepada Allah. Tu pendek ayatnya bunyi Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian la haula tu sebenarnya aku tiada daya, la haula. Sebenarnya aku tiada berdaya untuk menjauhi sesuatu bahaya. Kita ni tak berdaya nak mengelakkan daripada sesuatu bahaya. Kita tak berdaya. Dan tiada upaya untuk melakukan kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Itu maknanya la haula. Sebab la haula tu nak diterjemah, tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan. La haula, tidak ada keupayaan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Tapi kita ni apa dia? Usaha dia je. Keupayaan itu datang dari Allah, kekuatan itu datang dari Allah, tuan-tuan. Kita hanya start enjin, bubuh minyak, jaga steering, brake, kontrol betul-betul, pandang depan. Itu usaha ikhtiar manusia saja. Yang ada kekuatan, keupayaan semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kena beza kan? Kepuasan. Ya. Kalau kita baca keluar rumah Bismillah, kita tak nak baca Arab tu, kita baca bahasa Indonesia. Boleh? Boleh terjemah. Mana panjang, tapi kepuasan kita kalau kita tahu mana dia. Kita terjemah lah, kita kata dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Bismillah dengan nama Allah yang melimpah-limpah rahmat, ya, dan aku melangkah ini semata-mata berserah diri kepada Allah Ta'ala 100%. Cukup lah. Itu aja terjemah bahasa Melayu. Allah Ta'ala faham. Dia kadang-kadang kalau tak payah cakap dengan mulut, dalam hati itu pun dia tahu. Lagi senang. Itu sebab niat ni, kan kita sembahyang Allahu Akbar, kan niat ni lebih pantas daripada lafaz. Oh, laju. Niat kita tu zoom gitu. Allahu Akbar. Padahal kalau nak diterjemah, saja aku sembahyang waktu subuh 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Kan lambat tu. Tapi dia punya niat tu laju. Oh, macam cahaya laju. Allahu Akbar.
kan. Tu niat dia laju. Ya, macam kita baca-baca ni pun kita ada. Itu sebab bila kita baca kita tahu makna. Makna yang kita tahu tu lebih laju daripada lafaz yang kita baca kadang-kadang. Ya. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Ini termasuk dalam doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim macam itu juga doa ni ketika dia dilastik oleh Raja Namrus. Tentera Namrus tu. Lastiknya Nabi Ibrahim masuk dalam api, bukan campak dengan tangan. Api dah merengkau, kau boleh campak dengan tangan. Di lastik tu sampai tengah-tengah tu Nabi Ibrahim baca Bismillahi, ya, ataupun dia baca Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Boleh juga Hasbi Allah wa ni'mal wakil, maknanya serupa juga ni. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini dalam medan peperangan sahabat-sahabat baca Hasbi Allah ni. Pendek dia, senang dia sebut. Ini belajar ni, tak belajar ni boleh terus beramal terus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sambil memandu ni. Macam saya baru ni accident kan. Tengah baca Bismillah, tengah baca doa, Allahumma tuwilanal arwa sahilana safar la haula azzu kusi terus. Tapi alhamdulillah ya. Dr. Daniel pun pernah jadi macam saya juga dekat Sungai Besi. Bawa pusing-pusing, alihkan tegak ada, steady dia. You okay, tak ada apa, okay. Dengan izin Allah. Sampai kan bila saya dah kena macam itu, sebulan lepas tu, Ustaz apa ilmu Ustaz ni, apa amal. Itu je lah amal, jangan payah lah. Ya, apa yang kita tahu, itu kita baca. Tapi nak yakin lah. Jangan pula kita ini mati buat agama. Mati betul pun tahu. Yakin Allah Ta'ala selamat, Allah Ta'ala pelihara. Ini berdasarkan hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang yang memberi selamat jalan, orang yang memberi selamat jalan, atau orang yang menghantar orang musafir pula, adalah disunatkan baginya dengan menyebut ini perkataan, ucapan bagi orang yang nak kita ucapkan selamat jalan, ya. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kita cakap macam itu dalam bahasa Arab lah. Tapi baru dengar hari ni, ya, macam mana nak beramal bahasa Arab lah tu. Jadi kalau gitu kita beginilah, kita terjemah, ya. Terjemahannya begini, aku serahkan kepada Allah, semoga Allah memelihara agamamu. Pokok utama agama jaga, ya. Pasal dia dalam kuliah yang 5, wajib pelihara agama, wajib pelihara diri, wajib pelihara akal, wajib pelihara kemaluan, wajib pelihara harta, ada 5, ya, maqasid syariah, ya. Aku serahkan kepada Allah, semoga Allah memelihara agamamu, ya, dan memelihara amanah yang kau tinggalkan. Amanah yang ditinggalkan maksudnya anak isteri. Katalah anak isteri tak pergi, kaum kerabat pun tak pergi, harta benda pun tak dibawa. Jadi ada 3, anak isteri, harta benda dan kaum kerabat. Ada 2, aku serahkan kepada Allah, semoga Allah memelihara agamamu. Aku serahkan kepada Allah, semoga Allah memelihara amanah yang kau tinggalkan, dan juga semoga engkau mencapai kesudahan yang baik bagi amal-amal kamu. Apa yang kamu buat tu semua mendapat pahala, dapat ganjaran pahala, dapat kebaikan. Susul dan elok, tulislah bahasa Melayunya 3 perkara tu. Nak cakap bahasa Arab payah penuh, kalau tak faham juga kan orang yang dengar tu. Tapi ada bahasa Arab, tapi agak kekok sikit nak sebut pasal jarang digunakan. Tapi boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Pertama apa dia tadi? Pertama, pelihara agama. Semoga Allah pelihara agama kau. Ya, pegangan agama, akidah, tauhid, ya, amal ibadat apa semua Allah Ta'ala jaga. Yang kedua, Allah pelihara, ya, amanah yang kau tinggalkan, anak, isteri, kau kerabat. Yang ketiga, ya, semoga kau mencapai kesudahan yang baik
bagi hasil usaha yang kau lakukan. Apa pelaksanaan umrah, haji, ya, apa-apalah, power station yang tugas-tugas tu semua dilaksanakan dengan baik. 3 perkara, ya. Jadi doa ini adalah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi 3 perkara ni memang ada dalil hadis, bukan cakap-cakap kosong, ya. Jadi mudah-mudahan orang yang dengar tu baik betul hati orang yang berdoakan aku ni, ya. Memang orang yang musafir ni dia memang dia berharap orang yang tinggal berdoakan dia. Pasal dia musafir ni tuan-tuan tak dinamakan musafir melainkan dia sepotongan daripada azab. Betul? Biasa kita tidur selesa, pergi musafir dah tak selesa, tidur tak tentu harga, makan minum tak terurus. Jiwa perasaan tu rasa macam kayu je naik kapal terbang, nak tinggal ke kampung halaman. Betul? Sedih lah, rasa sedih, meleleh mata. Tapi tuan-tuan sekarang, ya Allah, dengan keadaan yang ada pada hari ni, tak tahulah apa sebabnya. Kadang-kadang turun daripada dulu ni. Kalau zaman tahun 60-an, 70-an, orang yang bekerja di Mekah ni, kita tengok orang Mekah, orang-orang Malaysia ni, bila turun nanti daripada kapal terbang dah bercurai air mata. Menengok baik-baik Mekah, Madinah tu, jauh lagi air mata dah mengalir, tuan-tuan. Tapi hari ni macam lancur je, happy, seronok, tak ada apa-apa, ya. Macam mana tu? Apa hati kita ni dah jadi macam mana tak tahu. Keras agaknya lah, ya. Dalam Quran sebut faliyadhaku qalilan waliyabku katsira. Ketahuilah kamu sedikit, menangislah kamu banyak. Tapi ketawa lebih banyak daripada menangis hari ni. Pergi ke tempat-tempat, kadang-kadang kita maklumlah, kita nak pergi tu bukan senang. Dengan pelaju beribu-ribu bergolong, bergadai, bertahun-tahun mengumpulkan duit. Tiba-tiba pergi ke sana, patutnya menangis, rindukan Baitullah, rindukan kubur Rasulullah. Nak pergi tu dah nampak menara Masjidil Haram daripada jauh lagi, daripada apa tu 2-3 kilometer lagi nak sampai tu. Dan labbaik Allah dah mula lain mata dah sayu lah, belum deru air mata tu. Kalau betul-betul hati jiwa bersih, nak balik apatah lagi, ya. Ini tak ada rasa apa-apa, buat dono. Itu ada masalah. Hati kita ni tak berapa bersih lah, ya. Punca daripada apa? Punca daripada macam-macam lah. Punca daripada akidah, punca daripada pemakanan, punca daripada pergaulan, punca daripada itulah punca-punca ni, ya. Diterangkan juga bahawa semasa Rasulullah SAW memberi selamat jalan kepada sahabatnya Ibnu Umar. Ada riwayat kata bukan Ibnu Umar tapi Umar sendiri, Sayyidina Umar. Pasal apa Rasulullah ni bila dia pergi Hajatul Wada, haji selamat tinggal, tu kan tuan-tuan baca khutbah Hajatul Wada tu kan yang di dalam print tu. Semasa Rasulullah pergi Hajatul Wada, Rasulullah balik ke Madinah, Rasulullah tak pergi mengerjakan haji dah lepas tu. Padahal ada lagi musim haji selepas itu, tapi Nabi tak pergi. Nabi berada di Madinah. Siapa yang pergi? Sayyidina Umar contohnya. Semasa Rasulullah memberi selamat jalan kepada sahabatnya, ada riwayat kata Sayyidina Umar sendiri, ya. Ini ada kisah ni. Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ya, doakanlah aku. Dia kata begini, ya Rasulullah, aku nak pergi musafir untuk mengerjakan umrah atau mengerjakan haji. Kata Rasulullah, iya, kau nak pergi, doakanlah aku di tempat yang mustajab. Kata Rasulullah, tempat-tempat tu. Sayyidina Umar kata, ya Allah, begitu tawaduk sekali Rasulullah SAW, ya, dan aku tidak begitu gembira sekali dalam perkataan yang aku dengar sepanjang hidup aku. Inilah satu-satunya perkataan yang amat menggembirakan aku, kerana Rasulullah seorang kekasih Allah, seorang Sayyidul Mursalin, seorang yang begitu tinggi martabat kedudukannya, seorang Nabi meminta doa kepada seorang hamba. Apalah aku. Nampak? Saya nak orang rasa macam itu. Sebab tuan-tuan ni, kadang-kadang kita nak pergi musafir tu, elok-eloknya kita jangan diam-diam pergi.
minta supaya orang kampung kalangan kita tahu yang kita nak pergi, supaya dia mendoakan kita, dia sama-sama dalam perjalanan kita. Dia bukan tak nak pergi, dia tak dapat pergi, tapi dia dapat mendoakan tu pun dia macam dia dapat pergi juga, ya, sama-sama. Jadi ini penting, ya, dalam kehidupan masyarakat. Tapi ini kadang-kadang Mat, mana tak nampak tu 3 hari ni? Aku buat umrah lah, tak tahu macam mana pergi, tak tahu. Tu kadang setengah-setengah berlaku dalam masyarakat kita. Kononnya tak nak bagi tahu lah, pergi senyap-senyap. Sebenarnya tempat ini berbeza dengan tempat yang kita pergi tempat lain. La tusyaddur rihal, ini dah masuk dalam hadis. Ya, jangan banyak berombong-rombongan melainkan ke Masjidil Aqsa, Masjid Madinah, Masjidil Mekah. Jadi kalau kita pergi senyap-senyap, orang tahu kita macam tak adalah mandang rendah musafir itu, ya. Soalan mandang rendah lah, soalan macam pergi ke mana-mana lah, pergi ke lain tempat. Jadi eloklah dapat dibagi tahu itu, sama ada bukan kita berhajat nak ulu-ulu, bukan. Yang penting kita pergi tu nak bagi tahu, kata minta dia tahulah, ya, supaya orang doakan kita, ya. Itu yang penting. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud bahawa biasanya baginda apabila memberi selamat jalan kepada mana-mana angkatan tentera Islam pada masa itu, ya, baginda mendoakan dengan doa yang tersebut dengan lafaz jamak, astaudiullahu dinakum wa amanatakum wa qawatima amalakum, ya. Dijadikan kum, ya. Bangil tu ramailah, kamu semualah, itu makna terjemah dia. Hadis ini menurut Imam Nawawi hadis sahih, ya. Disunatkan juga mendoakan orang musafir dengan doa zawwadakallahu taqwa. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi ini, ya. Bagus ni maklumat tentang apa musafir ni di kalangan masyarakat kita kadang-kadang ambil ringan, ya. Patutnya penting, lebih-lebih lagi pergi Mekah, ke Madinah, pergi musafir, pergi tempat ibadat, ya. Mekah, Madinah ini hebat, ya, tempat-tempat yang berkat, supaya, ya, hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ya Habib ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Awdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika amman siwak. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa fa'na al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya' ma zahara minha ma batan. An baladina za khassah an biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi tilawatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi